Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Puteri Nurul Akila binti Jalaluddin. Nombor metrik di 21113266. Pengenalan Al-Wakalah. Al-Wakalah merupakan sebuah kontrak yang digunakan dalam muamalat. Al-Wakalah merupakan aspek penting yang diaplikasikan dalam kehidupan manusia dan juga dalam muamalat semasa, seperti institusi kewangan, takaful dan dalam kehidupan seharian. Perbincangan Al-Wakalah di dalam kitab-kitab fiqh. Ianya dibahaskan oleh para fuqaha dengan dimulakan perbahasan dari sudut pensyariatan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian, perbahasan diteruskan dengan perbincangan Al-Wakalah di dalam kitab-kitab fiqh, iaitu dibahaskan oleh para fuqaha dengan dimulakan dengan perbahasan dari sudut pensyariatan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian, perbahasan diteruskan dengan membincangkan dari sudut rukunnya, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya dan segala yang berkaitan dengan pelaksanaan Al-Wakalah. Selain itu, konsep Al-Wakalah turut menjadikan salah satu penyumbang-penyumbang kepada perkembangan industri takaful kini, khususnya dalam operasi takaful dalam pelantikan ejen-ejen takaful. Perkembangan industri ini, keperluan kepada perkembangan konsep Al-Wakalah, khususnya dari perspektif hadis Nabawi amatlah perlu. Definisi Al-Wakalah. Al-Wakalah dari segi bahasa ialah perlindungan al-hifz, penyerahan at-tafwid atau memberi kuasa. Selain itu, boleh diungkapkan atau penyerahan kuasa al-muwakkil kepada orang lain al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang boleh digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dari segi istilah ialah berasal dari perkataan wakala yakilu waklan yang bermaksud menyerah atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah tugas pekerjaan wakil. Al-Wakalah memiliki at-tafwid yang bermaksud penyerahan sehingga dapat diertikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu melakukan pekerjaannya sendiri dan sebahagiannya dari pekerjaannya diganti dan dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Al-Wakalah dalam pengertian lain iaitu perlimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau kepercayaan yang diberikan oleh pihak pertama. Akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan mengikut syarat yang ditentukan, maka segala risiko dan tanggungjawab atas perintah tersebut sepenuhnya sama menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Adapun, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, wakalah adalah satu ungkapan yang mengandungi sesuatu perwakilan oleh seseorang kepada orang lain, supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Saya akan menerangkan mengenai kaedah fiqh dan landasan hukum wakalah. Pandangan ulama tentang wakalah ni ditinjau dari dua perspektif dan berdasarkan pelbagai faktor. Menurut ulama Hanafi, istilah perwakilan ni merujuk kepada menugaskan orang lain untuk melaksanakan tugas yang diperlukan oleh syarak. Seseorang wakil mungkin diberi tugas untuk menyerahkan sesuatu kepada wakil, sebagai contoh membeli dan menjual hartanah serta tugas lain yang mungkin di sumber luar. Semuanya termasuk dalam perkhidmatan ni. Okey, ulama Syafi'i pula dia tafsirkan wakalah ni sebagai gambaran kesediaan seseorang untuk menyerahkan perkara yang dia lakukan dan boleh lakukan kepada orang lain supaya mereka boleh melakukan perkara itu dalam hidupnya sebagaimana dia melakukannya. Ulama mazhab Hanafi pula berpendapat hanya ada dua, iaitu ijab dan qabul. Okey, menurut jumhur ulama pula, empat rukun perwakilan ni ialah wakil yakni al-muwakil, wakil yakni al-wakil, wakil yakni al-muwakil fih dan sirah yakni al-muwakil fih dan lafaz. Untuk representasi menjadi sah, keperluan tertentu ni mesti dipenuhi oleh kedua-dua pihak yang menghantar wakil dan orang yang menerimanya. Perwakilan tertakluk kepada tiga syarat. Syarat orang yang melantik wakil, syarat wakil itu sendiri dan syarat perkara yang ditugaskan wakil itu. Macam-macam perwakilan juga diwujudkan. Perwakilan khusus dan generik boleh didapati di sini. Apabila seseorang tu ditetapkan untuk laksanakan tugas tertentu, seperti membeli tanah atau aset lain, menyewakan harta atau berkhidmat sebagai wakil percubaan, orang tu tersebut dikenali sebagai wakil khas. Okey, seterusnya ialah pandangan ulama. Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeza menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama. Salah satu aspek wakalah ialah pemindahan kuasa daripada seseorang kepada orang lain. Menurut Hashbi,
Asyiddiq. Yang kedua ialah Sayyid Sabiq mentakrifkan wakalah sebagai pemindahan kuasa daripada seseorang kepada orang lain di kawasan di mana perwakilan ni boleh dilakukan. Okey, seterusnya ialah ulama dari mazhab Maliki berpendapat wakalah ni dia tindakan seseorang melakukan aktiviti yang dibenarkan secara sah oleh hak seseorang tanpa memerlukan keizinan selepas kematian dikenali sebagai wakalah. Maksudnya apabila orang itu mewakili dirinya kepada orang lain dalam bentuk wasiat. Sesuatu yang diwakilkan oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan. Seterusnya, dasar hukum wakalah. Menurut Islam, seseorang boleh mewakilkan aktiviti ini tertentu kepada orang lain apabila orang itu bertindak bagi pihak pemberi kuasa atau pewakil. Selagi subjek yang dibenarkan boleh diwakilkan. Majoriti ulama Islam bersetuju dengan pendirian ijma' tentang kebolehan wakalah dengan alasan ta'awun atau tolong-menolong atas dasar ketakwaan dan kebaikan. Bahkan, mereka cenderung untuk mengingkarinya. Setiap orang hendaklah saling bantu-membantu mengikut Al-Quran, begitu juga dengan nasihat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba-hambanya menolong saudaranya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang bermaksud, sekarang utuslah salah seorang daripada kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal, iaitu yang dijual di situ. Ini membawa maksud kepada seseorang mewakil melantik satu pihak yang lain, iaitu wakil, sebagai wakilnya untuk mengendalikan urusannya atau pekerjaannya. Seterusnya, hadis penunjukan Amr bin Umayyah Ad-Damiri sebagai wakilnya dalam menerima nikah Ummu Habibah bin Abu Sufyan juga merupakan salah satu dalil yang mensyariatkan tentang konsep al-wakalah, iaitu seorang wakil. Dari segi hukum syara al-wakalah, Khatib Syarbini berkata, ulama telah bersepakat bahawa al-wakalah diharuskan di dalam Al-Muqtamad fi Fiqh Asy-Syafi'i. Al-wakalah pada asalnya adalah disunatkan. Ini seperti hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, dan Allah Subhanahu Wa Taala menolong hamba-Nya selama-lama hamba itu menolong saudaranya, daripada riwayat Imam Muslim. Dan akhir sekali, di dalam hadis muttafaq alaihi tentang Rasulullah SAW, baginda telah mewakilkan urusannya kepada seorang para petugas zakat untuk menarik zakat. Di hadis yang lain juga dijelaskan bahawa beliau telah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah dalam menerima pernikahan Ramdah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Laila Nabila binti Azrul Aizan. Nama matrik di 21113727. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan perihal wakalah ini dengan jenis-jenis wakalah, syarat-syarat wakalah serta rukun-rukun wakalah. Baiklah, saya akan mulakan dengan jenis-jenis wakalah dahulu. Wakalah terbahagi kepada 3 jenis. Wakalah yang pertama adalah wakalah al-mutlaqah. Wakalah al-mutlaqah ini adalah wakalah yang mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Wakalah kedua ialah wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah ini ialah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dan wakalah yang ketiga adalah wakalah al-ammah. Wakalah al-ammah ini adalah wakalah yang mempunyai perwakilan yang lebih luas daripada wakalah al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada al-mutalaqah. Selepas jenis-jenis wakalah, kemudian saya akan masuk pula kepada rukun serta syarat al-wakalah. Rukun wakalah menurut pandangan kumpulan Hanafiyah ialah rukun wakalah hanya cukup iaitu dengan ijab kabul sahaja, manakala jumhur ulama tidak sependapat kerana mereka berpendirian bahawa rukun dan syarat wakalah mestilah terdiri daripada sekurang-kurangnya 4 perkara, iaitu pertama, pihak kuasa pemberi kuasa iaitu mewakil. Kedua, pihak penerima kuasa iaitu wakil. 3, objek yang dikuasakan taukil.
Dan akhir sekali iaitu keempat ialah ijab kabul atau sihah. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut dan terperinci berkenaan rukun-rukun mukalah. Rukun mukalah yang pertama ialah orang yang memberi kuasa atau orang mewakilkan disebut sebagai al-muwakil. Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa al-muwakil ini disyaratkan memiliki hak untuk tasyarruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Tasyarruf di sini membawa maksud segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syarak menetapkan ke atasnya sejumlah akibat hukum atau hak kewajipan. Didelegasikan pula membawa maksud tindakan mengamanah atau menurunkan kuasa kepada seseorang yang lain. Seseorang itu haruslah berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Dalam erti kata lain, pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Jika mewakil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli, maka ianya akan batal. Oleh itu, seseorang itu tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan miliknya. Kiranya macam dia tak bolehlah bagi benda atau sesuatu barang yang bukan milik dia. Selain itu, seorang wakil haruslah cukup sifat, iaitu berakal atau mumayyiz. Dalam hal ini, jadi anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi mewakil kerana ia tidak termasuk dalam orang yang berhak untuk bertindak. Kedua ialah orang yang diberi kuasa, iaitu al-wakil. Penerima perlulah memiliki kecekapan dalam suatu aturan-aturan yang menyusun proses akad wakalah ini, sehingga cukup hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Seseorang yang menerima kuasa ini perlulah memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini bermaksud bahawa ia tidak diwajibkan untuk menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaannya. Dan ketiga ialah objek atau perkara atau hal yang dikuasakan atau disebut sebagai al-tawkil. Objek mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain seperti jual beli, pemberian upah yang boleh diwakilkan kepada orang lain. Jual beli, pemberian upah dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Maksudnya di sini, objek ini mestilah berbentuk pekerjaan yang ada pada saat dikuasakan menjadi hak pemberi kuasa, iaitu al-muwakil. Tidak sah mewakilkan penjualan barang yang tidak dimiliki oleh al-muwakil. Para ulama berpendapat bahawa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadahnya seperti solat, tetapi ia boleh menguasakan ibadah maliyah seperti membayar zakat, bersedekah, haji dan umrah. Ibadah maliyah ini ialah ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan. Selain itu, hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan hak yang diwakilkan. Tidak semua hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan, sehingga melanggar syariah Islam. Akhir sekali iaitu ijab kabul atau dikenali sebagai sihah. Waktu perjanjian yang antara pemberi kuasa dan dengan penerima kuasa dari permulaan akad yang terakhir. Isi perjanjian mestilah didelegasikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Berhubung dengan tawaran dan penerimaan akad wakalah ini mencukupi dengan perkataan atau perbuatan yang memberi pengertian penyerahan kuasa kepada seseorang untuk melakukan suatu urusan bagi pihaknya dan dipersetujui dengan wakil. Contohnya di sini saya buat A berkata kepada B, saya mewakilkan kepada anda untuk membeli sehelai baju kepada saya. Dan B berkata, saya menerima atau saya setuju. Wakalah juga boleh terjadi dengan tindakan atau perbuatan seperti wakil melaksanakan urusan yang diwakilkan kepadanya selepas tawaran dibuat atau selepas dia mengetahui tawaran wakalah kepadanya dan dia melaksanakan sedangkan ia tidak hadir dalam majlis akad tersebut. Tindakan melaksanakan urusan yang diwakilkan itu menunjukkan penerimaannya
wakalah ada dalam bentuk umum dan khusus. Akad wakalah yang umum seperti pewakil berkata kepada wakilnya, saya mewakilkan anda untuk menguruskan urusan saya. Dan akad wakalah yang khusus adalah seperti pewakil berkata kepada wakilnya, saya mewakilkan anda untuk membeli sepasang kasut kulit bata untuk saya. Wakil yang mendapat mandat wakalah umum ia berhak melakukan segala urusan pewakil mengikut mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i tidak mengiktiraf wakalah umum kerana di dalam wakalah umum ini ada unsur-unsur penipuan iaitu gharar. Selanjutnya ialah syarat-syarat wakalah. Mukallaf fih adalah sesuatu yang diwakilkan serta syaratnya ialah yang pertama adalah pekerjaan atau urusan itu tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh itu tidak sahlah untuk mewakilkan atau mengerjakan ibadah seperti solat, puasa dan membaca Al-Quran. Kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh mewakil sewaktu akad wakalah. Oleh itu tidak sahlah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Ketiga ialah pekerjaannya itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku. Keempat ialah sirat. Sirat merupakan lafaz yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi dengan kerelaan dari mewakil seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian diterima oleh wakil. Dalam sirat kabul, si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul, tetap dianggap sah. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada kawan saya. Seterusnya, kelebihan konsep wakalah. Kelebihan konsep wakalah terbahagi kepada 5. Yang pertama, pendeposit mendapat nilai tambah di samping kemudahan sedia ada terus kekal dinikmati. Yang kedua, simpanan selamat dan dijamin oleh kerajaan. Yang ketiga, zakat pendeposit telah dibayar oleh tabung haji, iaitu nilai simbol yang adalah TH sebagai tabung haji. Yang keempat, hibah atau agihan keuntungan berdasarkan prestasi kewangan. Bagi mereka yang telah mempunyai akaun tabung haji, mereka tidak perlu isi borang untuk akad baharu dan pendaftaran haji sedia ada yang tidak berubah. Yang kelima, tiada had simpanan atau pengeluaran pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, aplikasi wakalah di dalam tabung haji. Pendeposit melantik tabung haji sebagai wakil untuk menguruskan wang ni dalam tabung haji. Masuk ke sininya, pendeposit ni diorang lantik tabung haji sebagai wakil untuk uruskan duit diorang dalam akaun tabung haji tanpa terikat dengan apa-apa terma selain yang ditetapkan dan selaras dengan akta tabung haji. Kedua, pendeposit boleh simpan dan mengeluarkan wang daripada akaun tabung haji selaras dengan akta tabung haji dan selaras dengan peraturan-peraturan tabung haji iaitu deposit dan pengeluaran. Sebarang pindaan serta prosedur yang telah ditetapkan di tabung haji. Okey, seterusnya, pendeposit menerima agihan keuntungan aktiviti pelaburan tabung haji setelah ditolak kos pengurusan tabung haji. Kos haji dengan zakat ni tertakluk sentiasa kepada tabung haji bagi memenuhi keperluan-keperluan berkaitan di bawah akta tabung haji. Seterusnya ialah syarat wakalah dalam tabung haji. Syarat untuk menjadi ahli ada 2. Yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua ialah warga negara Malaysia. Seterusnya, jenis akaun. Terdapat 2 jenis akaun di dalam tabung haji. Yang pertama, akaun dewasa. Akaun ni ialah akaun simpanan bagi pendeposit yang berumur 18 tahun dan ke atas. Yang kedua ialah akaun kanak-kanak di bawah penjaga. Akaun ni ialah akaun simpanan bagi pendeposit yang berumur di bawah 18 tahun dan akaun ni hendaklah diselia oleh penjaga. Okey, seterusnya ialah pembayaran zakat. Tabung haji membayar zakat bagi pihak pendeposit dan dengan demikian pendeposit tak perlu lagi membayar zakat ke atas wang simpanannya di tabung haji.
Amaun zakat ni tidak ditolak daripada baki akaun individu. Setiap pendepositan tabung haji dan resit rasmi secara individu tidak dikeluarkan oleh tabung haji. Seterusnya, agihan keuntungan. Pendeposit bersetuju menerima agihan keuntungan aktiviti pelaburan tabung haji setelah ditolak kos pengurusan tabung haji. Kos haji dan zakat ni tertakluk sentiasa kepada tabung haji bagi memenuhi keperluan-keperluan berkaitan. Kesimpulan yang boleh kita simpulkan daripada kontrak al-wakalah dalam tabung haji ialah al-wakalah adalah kontrak yang diharuskan dalam Islam sebagai satu rukhsah yang memberikan banyak kemudahan kepada urusan kehidupan umat Islam. Hal ini kerana sebagai manusia tidak dapat melakukan semua perkara dalam satu-satu masa. Justeru, aspek perwakilan amat diperlukan sebagai pihak kedua untuk menguruskan sesuatu urusan, terutamanya dalam dunia hari ini. Pelaksanaan perwakilan ini telah menjadikan satu medium utama dalam industri, khususnya industri kewangan. Namun begitu, pelaksanaan haruslah berlandaskan kepada syariat Islam seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kajian ini, jelaslah bahawa kontrak al-wakalah dibincangkan oleh para ulama, khususnya mengenai rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan al-wakalah menepati kehendak syariat Islam. Di samping itu, mendapati kontrak al-wakalah juga mempunyai maqasid yang besar kepada umat Islam dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi.